Thank you. Okey, selamat pagi ya. Sangat cepatlah kita sudah sampai hari Rabu. Sekarang. So, three words to express myself. 3 perkataan adalah sangat apa kita cakap nervous. Sangat nervous, sangat nervous. Okey. Kenapa? Because lagi berapa hari ya? Lagi 8 hari. Kita akan menyambut Billion Eagles Night. Okay. Ini satu event yang first time Sifu sangat nervous. Kenapa? Because ini kali pertama tau. Kali pertama recognition kita, annual recognition kita buat dekat online. Because sebelum ini Sifu masih ingat last year sebelum pandemik kita sempat buatlah dekat Zenith Hotel. Okay, bulan 1. So memang sangat hebat. So selepas itu event kita memang leader kita PCM kita memang semangat sangat. So sampai 1 tahun kita boleh pecah semua rekod. Okay, dan ini kali kita akan buat secara online. Dan itu pendaftaran sudah dia mula. So I rasa sudah more than 1,000 lebih 1,000 orang sudah daftar. Okay. Sudah bukan daftar, sudah tempat tiket, tapi belum daftar lagi tau. So itu tempat daftar hanya kita sediakan untuk mereka yang daftar tau. Itu seat because dalam Zoom Sifu boleh muat dalam 1,000 orang. 1,000 people. Okay, so you kalau orang sudah dapat tiket cepat daftar, please cepat daftar. Kalau tidak mungkin you tak boleh masuk Zoom, you kena tengok live saja. Okay, so ini yang nasihat Sifu nak bagi tahu kamu semua. Kalau you nak masuk Zoom, you kena daftar dengan segera. Okay, dan you nak support you punya leaders, you punya PCM leaders, LCM leaders. Okay, cepat daftar masuk Zoom because dekat Zoom you tengok live You tengok live. YouTube dia live juga, tapi dia mungkin dia lewat dia tangguh berapa saat 10 saat ke 11 saat, I tak tahu. Tapi Zoom memang live. So kalau you nak tengok live, you nak dapat aura, yang nak dapat semangat, okay, lebih baik you masuk Zoom. Okay, ini nasihat Sifu. Jangan kata Sifu tak bagi tahu. Okay, bagi you orang yang belum daftar lagi, cepat dapatkan tiket daripada you punya leaders, PCM ke LCM because mereka ada tiket. Okay, PCM, LCM semua pun sudah ada tiket. You kena minta dengan dia. You bagi nama dia because PCM, LCM akan submit name list kepada organizer untuk approve now. Kalau you daftar tapi you punya PCM dia tak ada submit itu list kita pun tak boleh approve you bukan siapa-siapa daftar mesti dapat itu link untuk masuk punya. Okay, kita mesti kena luluskan dulu. Okay, so kelulusan semua adalah berdasarkan list yang hantar oleh PCM dan LCM. Okay, so you kena rujuk balik you punya PCM, LCM, panggil mereka cepat submit you punya name list bagi organizer. Okay, so di sini itu saja update Sifu bagi you. Nanti last kali Sifu akan hantar link untuk daftar juga. Okay, so sebelum ini Sifu nak buka pentas ini untuk ramai yang nak share hari ini. Okay, kita first kita nak jemput yang paling awal angkat tangan. Okay, Izzati. Yes, Izzati. Assalamualaikum, selamat pagi Sifu dan semua. Yes, pagi. Okey, pertama sekali saya nak lahirkan dua rasa kesyukuran. Pertama, saya bersyukur Sifu setiap minggu tak pernah miss buat terpeyaki meeting. Bagi kita orang semangat kau supaya tak mudah goyah, putus asa. And then lagi satu terpeyaki meeting ni saya nak sahut balik cabaran CBM Jun. Sebab saya dah lama sangat tak buat terpeyaki, tak join buat sharing last tahun lepas. So macam saya sahut balik cabaran dia, jadikan platform terpeyaki meeting ni untuk saya build up balik keyakinan saya. So yang keduanya saya nak lahirkan rasa kesyukuran sebab sebablah pula sebab saya dikelilingi circle yang positif.
Saya bersyukur dekat Allah. Minta maaf Sifu. Saya bersyukur dekat Allah sebab saya dikelilingi circle yang positif, leader-leader yang sangat hebat. Allah bagi leader yang sangat hebat macam Sifu, plan saya semua. Dia bagi dia bagi tanpa mengira masa, saya bersyukur sangat Allah bagi circle yang hebat. Tak kira Melayu, Cina ke, India ke, semua datang bagi semangat dekat saya. Lagi saya nak sharing cerita saya sebab saya resign tahun lepas, berhenti kerja tahun Februari 2020. Lepas tu, 2 minggu lepas tu kita dah start PKP kan. Lepas tu saya jadi rumah. Lepas tu 3 bulan lepas tu saya fikir sebab dari segi financial saya dah makin berkurang dah. Saya fikir macam mana aku nak buat ni kan, sebab dah tak pergi kerja dah. Sebab dulu income 2 orang, sekarang seorang. So macam-macam saya buat sebelum saya start buat comeback buat Forever ni. Saya pergi jual pisang salai. Untung tu tak adalah banyak mana, tapi orang kata kita usaha. Lepas tu pergi jual alat makeup, kosmetik, jadi ejen macam-macam lah. Lepas tu sampailah pertengahan PKP. Tak tahulah, mungkin Tuhan Allah dah lorongkan hati saya pergi buat balik comeback Forever. Okay, lepas tu so saya start buat. Saya sangat bersyukur tiba-tiba masa tu dah perasan balik, ditegur, masuk balik saya dalam grup. Lepas tu CBN Jun datang daripada Melaka kan, macam saya rasa macam Tuhan tu dalam masa saya susah, dia datang pertolongan bertubi-tubi. Lepas tu CBN Jun datang coaching. Lepas itu bermula dah perjalanan saya semua dalam Forever. Lepas tu dan di situ saya sangat bersyukur. Saya bersyukur sangat sebab bila saya direct melalui CBN Jun, saya dah dekat dengan coaching dengan Sifu sendiri. Dan saya sangat saya sangat bersyukur sebab Sifu bagi coaching dengan dekat kita orang seikhlas hati, bagi penerangan yang sangat detail. Memang ajar kita orang, memang nak sangat tengok kita orang berjaya. Orang kata walaupun kita tak sama bangsa ke, tak sama agama, sebab masing-masing datang sini ada big why yang sama. Semua nak datang tolong. So dari situ saya memang janji dengan diri sendiri, saya nak buat betul-betul. So lepas ni memang banyak sangat input bila saya dapat coaching daripada Sifu, daripada leader-leader upline saya yang atas, Jun. So macam daripada coaching Sifu, memang lepas ni kena pegang Magic 3 tu, 3 konsep 5 langkah. So memang saya akan cuba buat yang terbaik. Okay, and then saya nak share sebab CBN Jun, dia yang ni pun saya terharu juga sebab dia datang turun padang melalui Zoom. Maksudnya dia nak tolong saya dengan Tanuja fight untuk supervisor semua. Saya nampak keikhlasan dia nak tolong tu. Orang kata dia mengajar dalam ketegasan. Jun ni dan dalam ketegasan dia mengajar coaching kita, ada kelembutan. Dia mengajar, orang kata, dengan sangat ikhlas, sangat detail, sama macam Sifu ajar. Macam contoh baru ni Isnin lepas, kemarin malam sempat juga special coaching dengan Jun. Datang tolong, maksudnya dia ajar saya macam mana nak untuk yang part yang new distributor orientation, part tu. Lepas tu dia ajar macam mana cara kita nak invite prospek dengan cara yang betul. Dari situ saya belajar juga. Saya buat name list, saya ikut yang apa Jun suruh, apa semua saya buat. So masa buat nak invite call ke WhatsApp prospek, saya pelik, daripada 30 orang saya cuba baru seorang. Lepas tu nasib baik bila CBN Jun dia ambil action, dia check action saya, mana yang saya silap.
So dari situ saya tahu apa yang saya punya tindakan yang kurang sesuai. Ada benda yang saya dah langgar. Saya sepatutnya tak cerita dulu masa call tu. Sebab daripada daripada 3 orang tu saya berdapat seorang. Rupanya saya pergi sebab saya cuba approach prospek tu sekejap je. Saya tak cerita latar belakang dia. Saya tak korek dalam. Saya tak gali dalam. Lepas tu dari situ bila CBN Jun check action saya, saya terus pergi cerita nak ajak terus cari income. Patutnya tak boleh, jangan cerita lagi kan. So macam di situ, lepas saya langgar baru saya macam kena langgar dulu, boleh ingat dah. Dah tahu. Lepas tu saya belajar macam mana nak korek, kena jadi kepoci, try selami dulu, kita message dulu prospek tu. Dari situ kita tahu needs dia, keperluan dia. Dari situ Jun pun ajar guna USP punya method. Kan USP method tu kena tahu market pain dia, tahu customer needs dia, and then use kita punya strength, kekuatan kita. Contoh dia bagi, kalau pesakit, kalau customer ada masalah pimples, try, kita dah tahu dah keperluan dia nak skincare yang boleh bantu pimples dia. So kita guna strength kita untuk yakinkan dia kita punya produk. Kita gunakan expertise kita, kepakaran kita macam tu. Tu dari segi prospecting semua, dan dia ajar saya macam mana nak convince kan prospek yang macam sebenarnya saya tak tahu nak jawab apa kan, sebab macam ada setengah prospek dia kata saya ni tak pandai berniaga. So cara saya cakap tak apa, saya Izzati dulu pun tak pandai nak cakap cerita marketing plan apa semua, tak erti. Pergi redah je office lama, pergi je buat demo pun salah kan. Tahu tak apa, seronok buat Forever ni, lengah jalan dia buat demo, tak tahu cakap tak apa, sebab produk tu pun dah, produk Forever pun dah magic dah, boleh buat live demo depan mata prospek kan. Lepas tu situ, tapi saya pun dapat input yang bagus daripada CBN Jun. Cakaplah, tak pandai berniaga, tak apa, you jumpa yang tepat. Kita ada leader-leader yang boleh guide you. Kita ada leader yang boleh guide you, yang boleh ajar you sampai you jadi pandai berniaga. Tu macam saya tu, saya dah tahu dah nak jawab macam mana. Lepas tu kalau ada yang prospek kata, aku ni tak ada duit, tak ada modal, tu pun Jun bagi tips, kata yang tu tak apa, tak ada duit tak apa, kita start pada membership yang paling kecil dulu RM90 kan. Lepas tu masa tu kita attach cerita marketing plan, dari situ dia dah nampak dah, boleh bagi keyakinan kat prospek tu. Okay, tu dari segi prospecting semua. Dari closing pun dari segi closing pun seronok juga. Macam bila kita dah attack market pain customer tu, dari situ kita dah reti dah nak closing macam mana, dah tahu keperluan dia. Lepas tu kita try, macam contoh dia memang berminat nak buat bisnes, tapi dia cuma mampu nak ambil macam contoh nak try TC je. Dari situ masa baru-baru ni pun saya suggest ambil sekali dengan aloe vera, sebab saya kata tak guna kalau tak ambil aloe vera, sebab bila ambil sekali dengan aloe vera dia akan serap nutrisi daripada suplemen kita ambil tu 5 kali ganda pantas. Dari situ macam tapi lepas tu Jun ajar, okey, kita masa nak closing prospect bagi try bagi upsell yang paling besar dulu. Kalau macam customer tu tak mampu, baru kita kecilkan. Lepas tu dari segi servicing pun saya seronok sangat, sebabnya Jun dah bagi tips yang sangat yang berguna. Maksudnya sebelum ni macam saya bercampur aduk dengan planner saya. Planner saya sendiri. Maksudnya dekat dalam planner ni, inilah apa action saya nak tulis buat, apa action saya nak buat hari ni ke, untuk hari esok ke. Lepas tu dia bercampur pula dengan kita dah servis apa-apa. Lepas tu tips yang Jun bagi ni sangat berguna. Maksudnya buat satu servicing schedule, and then ada tarikh-tarikh semua hari sama macam kita punya planner. Lepas tu apply konsep 3-7-21 tu. Maksudnya
hari pertama, okay, kawan saya, I know beli barang. Lepas tu, hari ketiga, follow up. Dari situ, kita dah nampak dah, hari ke-7, 21, apa nak buat. Jadi dia tak pergi campur aduk dengan planner action kita ni. Saya rasa macam, oh betul juga, memang dia punya tips tu takkan bagi kita tertinggal pun nak servis kita punya klien. Lepas tu, dan itu memang best. Okay, dengan CBM out, okay, banyak juga saya belajar. Macam saya kalau contohnya kalau klien tak dapat jawab, macam contoh klien dia tanya saya, sebab saya pun bergantung pada buku Kamus Kesihatan tu Sifu. So bila ada klien yang tanya soalan yang tak ada pula sakit tu dekat dalam Kamus Kesihatan tu, memang saya stuck. Saya tak tahu, memang biasa kalau memang saya stuck tu menggelabah lah, tak tahu nak buat apa. Kamus 2020 illness tu. Lepas tu memang saya terus refer message tapi memang si ajar memang guide bagus juga, sama semua saya punya bagus sangat. Lepas tu dia ajar macam mana di guide, kalau macam tak, kita kena cari akar punca kepada masalah sakit tu dulu. Dari situ kita boleh check, dah tahu punca pun kita senang nak suggest. So dari situ saya slow belajar, jangan cepat menggelabah sangat, jangan cepat gugup ke apa. Bagi je suggestion dekat klien dulu kan, salah tak apa kita refer balik. So memang sangat best. Okay, kalau macam sideline leader pun sangat membantu. Orang kata walaupun tak pernah bersua muka lagi face to face, sideline kan daripada grup Azam ke siapa lagi, semua tu, tapi masing-masing siapa each other. Nak masa kita buat iklan marketing dekat Facebook, bila kita buat iklan ni, semua komen macam nak bagi upkan iklan tu supaya orang yang buka tengok, boleh baca, kita boleh nampak setiap kali buka Facebook orang boleh tengok iklan kita. Memang kata tu ukhuwah tu sangat best. Maksudnya kita walaupun kita tak kenal silent tu, tapi macam masing-masing cuba upkan, bagi komen recommended lah, the best lah apa kan. Tu memang saya sangat seronok, memang best je. Tak kira, itu pun memang seronok, tak kira bangsa orang kata. United. Lepas tu and then saya pun sekarang ni memang saya memang pegang pada kata CBM Jun, dia kata kita kan jadi fighter pada diri sendiri kita dulu, sebab Tuhan akan betul-betul bagi fighter dekat you bila you betul-betul bersedia. So macam saya cuba untuk study ke apa, orang kata saya jujur saya cakap Sifu, saya ni bukan budak bijak. Saya ni cuma ada bekalan semangat je. Kalau Sifu nak tahu, kalau masa saya belajar dulu zaman diploma, result saya 2 pointer je. Atas result diploma saya betul-betul atas par untuk melayakkan saya masuk degree. Tapi sebab saya seronok nak tengok, nak berjaya macam kawan-kawan saya, so saya teruskan juga buat degree, walaupun rasa macam result so macam saya ni, sebab saya jenis macam kawan saya pandai dengar sekali dah boleh tangkap. Macam saya lain, saya mengaku saya macam saya kena 2-3 kali buat train, tulis, baru boleh. So yelah, apa lagi saya boleh buat selain pergi belajar. Nak main sport tak pandai. Saya tak sepandai macam CBM Jun boleh jadi coach. Sport boleh memang tiada main macam saya. Sport saya memang tak ada talent langsung. Saya memang langsung tak ada talent. Kalau main bola jaring tak boleh masuk pun bola dalam jaring. Kalau main volley pun agaknya tak adalah hebat macam tu, memang masuk longkang je rasanya. Tapi tu je, pergi belajar. Masa degree tu pun result saya pun memang orang kata 2 pointer, orang kata tak sampai 3 pun. Memang saya bersaing, pergi interview kerja pun memang saya bersaing dengan kawan-kawan yang result sangat best.
memang dekai 3 pointer, 3.5 ke atas, saya 2 tak sampai 3, tapi orang kata berbekalkan semangat je. Bekalan semangat tu buat je terbaik masa interview. Alhamdulillah. Memang orang kata rezeki tu ada. Lepas tu saya memang, sebab tu saya sekarang ni disebabkan keikhlasan semua leader-leader yang tak putus-putus mengajar saya dengan ikhlas. Memang saya janji saya memang akan belajar sungguh-sungguh. Buat sampai berjaya. Apa orang kata? Buat sampai berjaya, dan sekarang ni pun saya ambil inisiatif sendiri. Kalau macam pagi-pagi ke sebelum buat kerja rumah, start buat kerja rumah, sebab dah jadi isteri rumah kan sekarang, masa anak kecil tidur, saya study dulu sikit, saya tulis. Tak dapat sejam, setengah jam pun jadi, 20 minit pun jadi. Sebab saya jenis macam saya kena buat latihan banyak kali baru saya boleh ingat sifu. So macam bila dapat sekejap pun study, dapat ingat sikit pun jadilah kan, daripada tak buat langsung kan. Lepas tu start cari orang ke apa, prospek, buat kerja rumah dulu ke apa-apa, settlekan cepat-cepat dengan anak apa-apa semua, petang buat. So dari situ memang saya janji pada diri saya lah, saya akan buat yang terbaik. Sebab saya tengok keikhlasan semua leader-leader, tak kira bangsa pun semua sanggup turun padang leveragekan masa untuk downline dia orang. Okay, itu satu. Okay. Lepas tu saya nak share yang masa baru-baru ni, saya bersyukur sempat join FGR, Forward Global Rally baru-baru ni. Memang saya bersyukur walaupun tak dapat masuk dalam Zoom Sifu yang khas tu, saya tak apalah, saya tercampak dekat United punya rally tu, grup lain, grup international punya, tapi memang seronok. Merasa memang saya sendiri dapat rasa betapa globalnya Forever memang membuatkan saya buka mata, buka minda. Memang best lah. Saya rasa memang dapat chat dengan FPO daripada seluruh dunia. Walaupun tak dapat orang kata, kita orang tak dapat sharing video, kita orang tak ada button dekat Zoom tu, tu pun kita orang tak ada button share video, jadi kita orang mampu communicate macam-macam bahasa keluar dekat chat itu. Memang best lah. Dan tu nanti pun boleh sharing dengan kawan-kawan. So memang saya sangat bersyukur lah. Memang Allah, saya sangat bersyukur dia turunkan pertolongan tu di saat yang tepat. Di saat yang tepat, dia memang, kita doa je banyak-banyak. Saya pun banyak motivate diri saya, macam bulan-bulan saya tengok bonus, tak apa, 3 angka. InsyaAllah saudara nanti mesti 4 angka, 5 angka. Buat je. Saya pun ingat macam kisah yang Sifu cerita apa, jadi cerita kura-kura dengan anak kan. Lebih baik jadi macam kura-kura, biar tak apalah track tu lambat, janji buat je sampai ke destinasi, sampai kita boleh buat tu sampai berjaya. Lepas tu memang insya-Allah lah saya akan buat terbaik, sebab leader dah cuba buat terbaik untuk anak buah dia kan. So saya janji diri sendiri, cepat atau lambat pun saya akan buat juga sampai berjaya. Memang saya ucap terima kasih sangat pada Sifu dengan semua upline saya, dengan upline saya. Memang bersyukur sangat-sangat lah. So itu saja Sifu. Saya rasa macam dah shock sendiri pula, macam cerita successful story, padahal belum lagi jadi jutawan, tapi saya pegang pada start hari tu, Minda kena jadi jutawan dulu, baru kita boleh action ikut macam jutawan punya style. So okay, terima kasih semua. Okay, thank you. Baik.
Bagus ah. Ini you orang dengar, ini macam orang baru sharing ah. Dia sangat ikhlas lah. Sifu cakap sangat ikhlas. You boleh nampak walaupun dia tak masuk Zoom kita tapi itu pun ada feeling pengalaman yang luar biasa tau. Tapi Zoom kita ada apa? Ada game lah semua. Tapi Zoom lain you nampak itu global. So dan sini Sifu nak bagi tahu tadi yang sharing Izati, okay, biasanya bila kita jumpa prospek ice breaking. Okay, ice breaking dia cara dia sangat senang. Dia dua. First, you tanya soalan. Okay, because you mau dengar lebih. Macam tadi dia Izati cakap dia nak tahu needs apa customer needs, you tanya soalan. Number dua, macam mana you nak ice breaking? Okay, you puji orang. You tengok orang, you sangat cantik. Oh, you sangat you look nice. Apa betul? You puji. Bila you puji, sangat senang lah. You boleh ice break. Okay? Nah, ingat inilah. Ini cara yang Sifu sentiasa ajar, sentiasa ikut, sentiasa buat. Okay? You orang pun sama. Kalau you buat, memang jadilah. Okay? So, kita thank you Izati main sharing. So, next kita nak jemput Zaim Firdaus. Yes. Ada? Zaim Firdaus? Okay. Kalau tak ada, kita teruskan dengan Bihong. Ada. Okay. Good morning. Sorry. Ya, morning. Okay, sorry. First of all, thank you Sifu. Sebab bagi pulang untuk I sharing hari ini. Okay. Alright. I Zaim, bawah CBM Rawani and bawah CBM Kak Miza lah. Okay, first of all, I nak sharing 3 kesyukuran hari ini. Okay. Yang pertama, hari ini I dapat pecah tembok tau. Pecah tembok sebab apa? Sebab dapat sharing hari ni. Okay. Memang happy sangatlah. Sebab ceritanya dia ada cerita lah. Which is pagi tadi, ni ada update kat dalam group. Which is dia tanya, siapa nak jani income 5,000 and then PM Kak Wani. So I pun terus PM dia. Lepas tu dia kata, okay, sahut cabaran ni buat sharing dekat Tabayaki. Okay. Boleh tak? Saya kata, tak apa, saya sahut cabaran, saya sharing hari ni. Okay. So, Alhamdulillah, dapat keluar daripada tembok, dapat pecah ke tembok, and then dapat pergi ke satu lagi, first step. InsyaAllah. Okay. Alright. Untuk kesyukuran nombor 2, okay. Saya nak share testimoni saya sendiri, okay. Saya sebelum ni saya seorang pengidap which is resdung yang sangat-sangat kronik. Okay. So sangat-sangat kronik sampaikan saya ni tak boleh nak makan makanan yang saya suka. Okay. Sampai satu tahap makan telur pun jadi gatal tau. Gatal dia tu bukan gatal sikit-sikit, gatal sampai ke tahap badan semualah. And then dah guna banyak produk. Kalau macam ubat tu cetirizine tu memang dalam posh bag lah dulu kan. Jadi kalau kena je memang makan ubat, memang makan ubat. Okay. Kalau ubat herbal tu which is sebelum ni pun ada juga ambil daripada company lain, daripada produk yang lain lah. Tapi benda tu makin worse. Dan alhamdulillah saya guna produk Forever ni orang kata sakit tu angkat buang tau. Okay, alhamdulillah Allah bagi kesembuhan lah. Okay. Itu kesyukuran saya nombor 2. Dan saya punya kesyukuran nombor 3. Okay, saya bersyukur sebab kita semua ni as a Muslim, kita diberi kesempatan untuk masuk kepada bulan Ramadan. Dan insyaAllah kita ambil peluang ni yang Allah bagi pada kita ni, kita guna sebaik mungkin. Dan kita perbaiki kita punya rohani. Dan insyaAllah kita perbaiki kita punya kesihatan. Dan juga dengan Forever ni kita perbaiki kita punya kesihatan kewangan. InsyaAllah. Okay, saya tak nak panjang-panjang. Okay, insyaAllah saya bagi peluang korang lain juga. Okay, terima kasih. Terima kasih Sifu. Okay, thank you. Yes, pandai apply bagi cabaran, nampak? So downline semua akan keluar, akan sahut cabaran. Okay. So thank you Zaim sharing. So next kita teruskan kepada Bihong. Hello, Okay. morning. Dengarkan.
Morning semua. So 3 perasaan ialah nombor 1 sangat bersyukur sebab tetap ada kat platform Forever Living. Bangun pun Forever Living, tidur mimpi pun Forever Living. Tu sangat syukurlah. So sampai boleh tahap gitulah. So yang kedua rasa sangat cemas lagi sebab mengapa? Sebab mungkin takut lagi ke apa tak tahu, tapi memang cemas sampai tangan pun berpeluh lagi. So mungkin itu ialah cabaran untuk saya untuk train lebih lagi sendiri untuk how to say lebih confidence lagi untuk masa berdepan dengan orang, cakap dengan orang. So yang ketiga ialah saya rasa tak sabar-sabar dan very excited. Tak sabar-sabar apa? Sebab Sifu ada semalam ada letak kat Facebook tentang Brilliant Ignite. So ini bagi saya feel sangat tak sabar nak sampai saat tu sampai. Sebab mengapa? Sebab hari tu kita ada join for the Global Larry punya. So dia boleh terbakar dan dapat kita ambil aura lah. So how to say sebab tadi Sifu ada cakap ada live punya kat YouTube kan, dan kita boleh masuk Zoom tengok yang benar. Kat sini saya nak encourage semualah pergi ke live, pergi ke Zoom sebab mengapa kita nak how to say involve sendiri dalam yang live. So boleh interact dengan sesama sendiri, the big family of BOI. Sebab kalau kita tengok kat luar, kat atas ada campur kat dalam, you tak ada feeling itu. Sebab mengapa? When ini ialah sharing saya lah, untuk saya nak share sebab when kita macam saya lah sendiri yang experience saya ialah sebab learning saya Sabtu dan Ahad, saya kadang-kala kebanyakan masa, bukan kadang-kala saya susah nak dapat masuk untuk masuk ke international punya briefing dengan sistem dia. Tapi hati tu tak boleh lupakan hari tu. Biarpun saya tak boleh nak masuk ada kelas lain, tapi when saya buka balik YouTube untuk tengok balik you tak ada feeling untuk macam dapat aura mereka ke mengapa. Sebab kita tak ada involve sendiri kat dalam. Macam tadi Akak Izzati cakap tak ada turun padan. So kita kena turun padan pergi. Macam kita main bola sepak ke main bola baling ke, kena main sekali kat dalam. So you baru rasa ada itu. So boleh dapat lebih aura lagi, boleh bakar lagi. So itulah saya selalu mengapa saya mesti kena masuk ke Tempayaki, sebab mengapa saya nak keep warm saya punya heart kat Forever ini. So that is why ada Tempayaki, ada sistem dia, ada apa coaching masuk. Jangan cakap tak apalah, since ada record dan boleh simpan kat YouTube, kita boleh tengok balik. Sharing kat you all sini ialah yang GEP atau produk-produk punya talk kita boleh tengok balik untuk dapat remove, untuk bagi kita how to say lebih tahu atau kita ingat. Tapi for the macam award punya atau ada apa live punya kita tak boleh punya. Kita tak dapat ambil imbas balik nak tengok balik. When you tengok balik you tak ada perasaan punya. Macam you tengok TV. Kalau you orang let's say orang happy in front of us you akan rasa happy. Tapi lepas tu you tengok gambar tu dia snap gambar, dia happy sangat, tapi you tengok balik gambar, you tak ada feeling dia cuma suka saja, dia cuma sedih saja. So you tak ada betul-betul from your feeling out for contribute kat Forever inilah. So itu yang saya nak sampaikan satu. Yang dua ialah excited. Mengapa saya excited? Sebab pagi-pagi saya sudah dapat rezeki. So rezeki apa? Itu rezeki kadang-kadang datang. Very good news for me. Sebab mengapa? Sebab pagi-pagi actually ada satu makcik dia kat seberang takir punya, dia pun telefon saya, dia cakap, Lim, boleh tolong hantar saya bil lah. Saya pun terkejut, saya cakap, bil apa? Sebab hari tu saya close dia untuk dapat dia nak masuk VIP tapi tak jadi nak masuk Novus. Tapi dia pun beli banyak barang jugalah. Ada 7-8 barang. So saya pun pergi ke center untuk masuk dan saya keep the all the invoice lah. Memang saya ada filing dan saya selalu all the file ni semua saya letak kat dalam kereta. Sebab mengapa? Kereta ialah office saya. Bukan cakap duduk kat rumah saja. Kat kereta kita pun boleh cakap work from car. So orang nak apa kita ada. Nak source apa kita ada. Nak tengok buku 220 punya illness kita pun ada. So ada apa kita standby saja kat dalam kereta. So pagi-pagi dia telefon saya sebab hantar anak kan tak ada kat rumah. Saya cakap boleh saya hantar invoice tu bagi you.
you. Sebab dia cakap dia nak claim sebab abang dia sudah kena cuci buah pinggang. So dia ada tak tahu claim apalah. Saya pun cakap saya hantar pergi. Actually niat saya ialah saya nak hantar invoice itu kepada dia saja untuk bagi dia pergi claim secepat mungkin. So lepas hantar anak saya pun hantar pergi ke dia. So lepas hantar ke dia, dia suruh saya duduk. So duduk actually kadang-kadang desa kita kena ada how to say jangan cemas sangat untuk cakap saya hantar bagi you, saya nak pergi settle dah kerja saya, jangan. So orang panggil you duduk. Tapi actually hati saya tak sabar. Mengapa saya tak nak kat sana? Sebab mengapa saya nak balik rumah, saya nak buat kerja rumah dan cepat-cepat saya nak masuk tempayaki. Tapi dia cakap duduk dululah Lim, tunggu sekejap anti dorok ni. I pun duduk tunggu. Tapi dalam hati saya saya cakap very nak refuse. Ayo, mengapa hantar satu bil sahaja bagi you, you nak panggil saya duduk lama. Saya sangat tak sedap you tahu. Tapi terpaksa you tahu, saya tak boleh cakap ayah aunty tak boleh, saya tak boleh reject sebab dia customer kita kena buat servis yang terbaik. Biarpun kita tak rela masa tu, tapi jangan tunjuk muka. Senyum dengan dia, bual-bual dengan dia, biarpun hati tak sedap, tapi dia pun start bual dengan saya pun cakap okeylah, pun ambil tahu cerita pasal abang dia pun duduk sembang-sembang. At the last dia cakap saya tak ada tenaga lah ni lah tu lah. Saya pun cakap okeylah, saya cakap yang produk you beli you kena amal. Saya cuma cakap gitu. Dia cakap dia sangat suka sembang leweng-leweng nanti cakap saya tengok kat Shopee ada nampak kat TV ada jual produk ni produk tu, habis dia cakap dengan you. Saya pun cakap baguslah. Lala dia cakap pasal saya kat TV nampak ada jual 3 botol madu. Dia cakap dengan saya. Saya cakap madu apa? Saya pun tak tahulah, 100 lebih. Saya cakap aunty, you ada sudah member you tak payah beli dengan TV. Mengapa? Dia cakap ya loh, anak saya pun tak nak tolong saya beli. Saya cakap kita punya Forever Living ada madu. Dia cakap ada ke? Saya cakap banyak. Dari atas rambut sampai hujung kaki, apa yang you nak you cakap dengan saya, mesti ada. So dia cakap betul ke? I pun buka telefon tunjuk dia. Dia cakap gini. Dia cakap you ada tak? Saya cakap ada. Saya pun cepat-cepat pergi ke kereta ambil bagi dia. Lepas tu dia cakap saya punya Alofus pun habis dah. Saya cakap you nak ke? Dia cakap nak. Wah, apa saya pun tanya-tanya, jadi pun saya ada rezeki. Itulah kadang-kala jangan tak sabar, you tahu tak? Kena sabar. Biarpun tak rela pun mesti ada benda yang nantikan. Sebab ni sudah ditakdir oleh Tuhan nak bagi you satu benda. So jangan tergesa-gesa nak lari. Nanti apa pun tak ada. So inilah hari ini saya nak sharing punya. Thank you. Okay, thank you, Bihong. Yes, kena sentiasa ingat rezeki datang bila you sudah bersedia. Kalau you tak ada stok, rezeki datang pun tak jadi. Okay, so itu yang penting. Okay, next. Sifu nak jemput. Yes, Ustaz Bantun. Yes, Ustaz Bantun ada. Ada Sifu. Okay. Okay. Selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum semua. Yes. Ni apa tu? Sabar menanti, alhamdulillah sampai juga turn. Okey. Saya doakan semua terus diberi kesihatan dan kekuatan, terus murahkan, diluaskan rezeki insya-Allah. Yang Muslim selamat menjalankan ibadah puasa insya-Allah. Jangan makan sorok-sorok ya. Okey, Sifu saja gurau-gurau. Okey. Tinggi, panjang dan juga lebar, itulah sisi dalam mengukur. Yang susah kita sabar, yang senang kita syukur. So alhamdulillah, saya bersyukur pagi ini masih bersemangat, alhamdulillah, dan masih bertenaga. Walaupun puasa, alhamdulillah masih bertenaga, insyaAllah meneruskan tindakan dan action insyaAllah. Dan yang ketiga, alhamdulillah masih terus fokus. Untuk bulan ni saya start target untuk capai di posisi untuk try untuk fight F2D. So tolong doakan, mudah-mudahan dapat capailah kan. Walaupun mungkin rasa macam masih jauh sebab ni tengah nak upgrade diri. Daripada sebelum ni berimpian kecil. Sebelum ni impian kita setakat 5 cc ya. Okey, 5 cc selesai alhamdulillah. Tapi start bulan ni belajar nak upgrade diri lagi, nak up lagi, belajar nak berimpian dapat 50 cc pula. Jadi insya-Allah
Saya sedang usaha dan saya doakan juga yang lain yang sama-sama target macam saya untuk dapat F2D. Moga anda dipermudahkan insya-Allah. Okey, baik. Sedikit sharing. Alhamdulillah dalam beberapa hari yang lalu ni dapatlah satu kawan yang dia sangat excited dan sangat bersemangat untuk join. Walaupun setakat ni dia masih lagi dalam pemerhatian, tapi alhamdulillah daripada respon dia terhadap Zoom meeting yang dibuat, terhadap explain yang saya terangkan kepada dia semua, dia sangat-sangat faham dan sangat-sangat teruja lah, dan sangat-sangat tidak sabar sebenarnya dia nak cari VIP di bawah dia. So tolong doakan insya-Allah, mudah-mudahan nama dia Afiq bin Mat Saleh, insya-Allah mudah-mudahan dia dapat bersama-sama dengan saya dan juga dengan tim-tim yang lain insya-Allah. Okey, kemudian yang kedua, dalam beberapa hari yang lalu juga alhamdulillah saya dapat belajar daripada leader kami Ustaz Zamzam dan juga Ustazah Maryam, belajar untuk buat goal setting untuk 3 tahun dan juga untuk yang sepanjang tahun ini. Dan alhamdulillah lah, maknanya daripada situ saya dan isteri pakat-pakat duduk sekali, kami buat goal setting untuk kami punya tim lah. Alhamdulillah, jadi dapat something ilmu yang baru dan terus kami terapkan dalam bisnes kami lah insya-Allah. Dan yang ketiga dapat alhamdulillah dalam 2 hari yang lepas berturut-turut dapat bawa ibu berbuka puasa dengan juadah yang orang kata special sikit lah kan. Alhamdulillah. Jadi yang lagi mahal sebenarnya bila mana kita dapat minta mak kita, ibu kita doakan, maknanya masukkan, selitkan dalam doa dia tu untuk dapat 5 line 5 leaders. Dan kemudian minta dia tolong doakan saya dapat F2D dan minta tolong dia doakan saya dapat CBM. Jadi saya harapkan insya-Allah berkat doa ibu ni dan dia pun gembira dengan kita, mudah-mudahan apa yang kita nak tu Allah permudahkan insya-Allah. Okey, jadi yang lain pun gitu, maknanya di kesempatan yang ada ni kita cuba manfaatkan, cuba kita cari peluang, kita dapat orang kata apa? Dapat perkemaskan dan eratkan lagi hubungan kita terutamanya dengan parents kita lah insya-Allah. Okey, baik. So bila mana Sifu sebut berkenaan Brilliant Eagle Night tu kan, jadi ini saya bagi pantun sikit lah kan. Kalau ingin mengukur kain, ambil kapur, ambil pita. Kita raikan dulu orang lain, insya-Allah one day milik kita. Bunga matahari mekar berdiri, menghiasi pemandangan di waktu pagi. Manfaatkan Ramadan, upgrade diri, insya-Allah dunia berjaya, akhirat apatah lagi. Okey Sifu, itu saja. Terima kasih banyak-banyak semua insya-Allah. Assalamualaikum. Okay, thank you. Wah, ini Ustaz pantun memang hebat lah. Wah, bila-bila masa you mau pantun boleh minta dengan Ustaz. Okay. So thank you Ustaz punya sharing. Kita semua doa Ustaz F2D settle, CBM settle tahun ini. Okay, amin. Okay, so next kita nak jemput ini. Ini apa? Ini interviewer hebat lah. Mahfuzah, yes. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning Sifu. Morning. Saya suka betul lah tengok muka Sifu ni. Naik saya punya aura. Okay, actually saya tak ada banyak sangat sebab ramai lagi. Tadi pun kita dah dengar panjang berjela kan sharing orang-orang first timer ni. CBM pun sebenarnya bukan tak menggigil juga sebenarnya kan Sifu kan, sebab semua orang manusia biasa. Okay, pantun sikit lah nak kalahkan Ustaz pantun. Alamak ai. Okay, hari-hari minum aloe vera, minum pula dengan super green walaupun dah tak ada kan super green. Okey, tak apa. Berdebar-debar tunggu turn bercakap ni Sifu sebab dah lama penuh tak bersharing. Tak kena nasib lah Ustaz pantun. Okey, 3 kesyukuran. Pertama sebenarnya panggil Kak Azhar lah Kak Azhar nak ucapkan syukur sangat-sangat sebab Allah
bangunkan Kak Azhar tidur dengan dengan hati yang paling gembira. Okey, sedikit je tips dekat sini Kak Azhar nak bagi tahu siapa yang rasa-rasa nak bangun tidur dengan hati yang gembira dan penuh rasa kesyukuran. Okey, malam-malam tu sebelum tidur maafkan semua orang. Maafkan semua orang. Tak kira lah orang tu buat salah dengan kau ke, kau buat salah dengan orang ke, tak kira lah. Maafkan semua orang dan mindset tu buat my movie. My movie maksudnya kalau ada rasa nak CBM tu dah nampak dah check tu you all pegang, lepas tu dengan nilai berapa. Kak Azhar tiap malam duk ingat nak dapat check yang macam Sifu Miza pegang. Kalau boleh nak macam Sifu Dato' Desmond pegang lah. Macam tu kan. Dah sampai ke depan gitu dah rasa macam. Jadi bila kita bangun tu kita akan rasa macam bangun je, pertama ucap Alhamdulillah, lepas tu senyum, lepas tu dah fikir dah malam tadi, bestnya, seronoknya dan bercakap-cakaplah dengan Tuhan, dengan Allah kan. Okey, cakap dengan Allah, ya Allah, bestnya aku dapat pegang cek yang besar nilainya ni ya Allah, bestnya aku dapat bahagi kat orang lain semua kat sekeliling aku. Macam tu. Kita nak manfaatkan sikit diri kita kepada orang lain. Okey. Kedua kesyukuran Kak Azhar, nak share juga kita dapatkan energi yang best-best. Salah satu daripada energi tu sebab Kak Azhar dah duduk rumah hari-hari, 24 jam duduk rumah. Kau ingat tak ada rasa apa-apa ke duduk rumah? Rasa sebenarnya, tapi kan disebabkan bulan Ramadan ni kita tak masak, sebenarnya banyak benda kita boleh buat. Ya Allah kan. Okey, salah satu daripadanya nak ambil energi. Allahuakbar. CBM kecil panggil pula. Okey, nak ambil energi. Botol kuning yang ajaib ni kan kita kan minum hari-hari kan. Okay, you tulis dekat sini. Ni energy information 500 ke atas. Besar jiwa macam tu. Okay, tulis kat sini. Saya jutawan, saya pemurah, saya hartawan, saya jadi masa you minum ni kan, you goncang, you rasa macam bestnya aku seorang dermawan, aku seorang rupawan. Nasiblah orang cakap masuk bakul angkat sendiri kan. Bestnya macam tu. Okay, yang ketiga, bulan ni Kak Azhar tengah fight untuk pergi Phoenix. Kak Azhar nak berjalan-jalan, nak pimpin tangan dengan Simu, dengan Sifu. Mudah-mudahan Kak Azhar dapat last pada bulan ni insyaAllah. Fighter pun dah ada, Alhamdulillah. Okay, doakan dalam 400 orang dalam ni, doakan Kak Azhar dapat pergi Phoenix bersama dengan Sifu Hamiza, Sifu Lila, dengan Kak Azhar punya sideline yang hebat, Sifu Rawani, duk seronoknya dengan Suryati kan, CBN Suryati, best. Okay, Sifu Dato' Desmond, satu soalan yang saya memang nak tahu dari dulu sampai sekarang. Macam mana Sifu Dato' Desmond sangat-sangat setia dan boleh menjadi pendengar yang baik. Boleh menjadi pendengar yang baik, yang sangat sabar. Masya Allah. Orang tu kita bagi 3 minit je sharing. 5 minit je sharing. Ramai lagi orang lain nak sharing. Tapi kau boleh cerita panjang macam tu. Tapi Dato' Desmond sedikit pun tidak. Sorry ya, line putus. Sorry ya. Maksudnya tak ada alasan dekat situ. Saya rasa macam subhanallah. Macam mana saya nak buat, saya nak jadi macam Sifu Dato' Desmond. Okay, terima kasih Dato'. Bye. Assalamualaikum. Okay, thank you. So you memang hebat juga interviewer yang world class interviewer. Okay. Okay, kena bersabar. Kita kalau nak berjaya, pasti kena belajar benda ini. Because Sifu cakap 3 besar 1 kecil. Itu yang kecil punya patut kecil. Jangan kasih besar, itu angin. Senang naik emosi, tak sabar. Itu yang bahaya, okay? So kita thank you Mahfuzah punya sharing. Next, Sifu nak jemput Nina Dahalan. Yes, Nina ada. Ada Sifu, ada. Okay, morning. Hi, morning Sifu, morning everyone. Okay, alhamdulillah dapat sharing hari ni. Sebenarnya dah minggu-minggu lepas dah nak try sharing tapi sebab saya bekerja, so bila dah masuk tu tengok-tengok dah nak klik link tu dah 10.30. Memang tak dapat lah. Okay. 3 perasaan pagi ni, I'll try to make it very short and ni lah. Saya rasa semangat, saya rasa gembira dan saya rasa bersyukur dengan apa yang saya ada hari ni, dengan orang-orang berada di sekeliling saya, dengan BO, dengan AUC, dengan anda-anda semua sekali lah. Alhamdulillah. Okay. Sharing saya pada hari ni, okay.
Saya sangat happy sebab masa FGR saya Sifu Rawani dia beri saya peluang untuk jadi translator di webinar. So saya ditempatkan di webinar. So macam yang Kak Izzati tadi, kalau dia choose untuk translation Malay, dia dengarlah suara saya. Okay, at first kita sepatutnya ada partner masa translation tu. Tapi disebabkan saya punya partner tarik diri last minute, so saya seorang lah dalam webinar tu. Tapi tak apa, saya tak rasa macam tak rasa takut lah sebab this is peluang. Dia satu peluang dan saya rasa bersyukur saya ambil peluang tu. Memang best sebab dekat webinar tu kita tengok global and then kita berinteraksi dengan ramai maksudnya yang mendengar saya pun mungkin bukan daripada Malaysia je, daripada Singapore ada, daripada Indonesia maybe ada juga. So the feeling is very 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 awesome lah. And then especially on the third day tengok check yang dibuka oleh semua 600 CBM. Wow, gila. So yang happy tu sebab Sifu Miza, Sifu Rawani, Sifu sendiri pun selalu cakap apa yang kita nampak dalam Forever kita pun akan dapat juga. So saya yakin saya pun akan dapat juga macam semua orang dapat, insyaAllah. Okay, and then lepas tu dalam Forever ni, ini untuk diri saya jugalah. So bila kita buat Forever, kita jangan kita hendaklah treat Forever ni as our own business. So kalau kita ada upline kita tu tak buat, macam dia tak buat lah, kan? Kita jangan tengok dia, jangan ikut dia. Kita kalau upline kita direct tak buat, kita cari upline kita atas lagi. Okay, so sebab kalau kita tak buat disebabkan upline saya tak buat pun, so kita sendiri akan rugi sebenarnya. Dia tak buat, dia dah rugilah. Tapi kalau kita yang kita dah nampak peluang ni, kita tak buat, kita pun rugi. So apa yang kita nak untung tu kita nak rugi. Satu je kelemahan, jangan pilih kelemahan Forever, iaitu tak buat tak dapat. Okay. And then lastly, hari tu ada kawan saya tanya, Nina, macam mana engkau macam mana awak uruskan masa bisnes lagi, dengan kerja lagi, dengan anak masih kecil 4 orang. So saya pun sendiri sebenarnya saya buat macam mana, macam apa yang dia nampak. Dia kata sebab saya buat, dia tengok saya ada hasil. Walaupun belum banyak lagi, tapi akan banyak. Tapi hasil, dia terinspired dengan cara saya macam tu. So saya fikir rupanya walaupun kita belum dapat lagi banyak macam sifu-sifu kita, macam upline kita, macam subline kita kan, tapi kita actually memberi inspirasi sebenarnya. Ada orang yang pandang kita. Jadi kalau tiba-tiba kita down, kita berhenti, nampak tak? Sebenarnya kita effect orang lain juga. Jadi, so everyone yang dah kenal Forever, buat je dan jangan stop sharing dengan orang lain. Sayang Forever macam sayang family kita sendiri. So Forever, that's why Forever is the power of love. And pandang Forever ni, bila kita kat mana-mana pun, Forever is an opportunity. Hari tu saya ada bawa anak saya pergi Petroscience. Anak saya ni my ASD, so saya bawa dia untuk macam bagi dia explore lah. So saya meet a parent yang anak dia pun ada the same issue juga. So kita matching kat situ. Oh, anak saya pun ni. So and then at the same time saya matching dengan dia, tanya dia, Sifu pun cakap tadi macam mana kita nak ice breaking, kita tanya dia bisnes apa, kerja apa semua kan. So bila dia kata, oh saya kerja sendiri. Okay, then the first question saya tanya balik, awak berminat tak nak tambah bisnes? And then dia jawab balik, oh saya ada terfikir tapi belum tahu nak buat apa. So from there, kita buka cerita Forever. Dah dapat kita punya prospecting. So make your daily activity as an opportunity in Forever business juga.
Alright, so okay, dah. Saya rasa itu saja. Bagi peluang ke orang lain, saya doakan semua dalam ni capai CBM 2021 and doakan saya juga untuk terus istiqomah dan terus bersemangat dengan Forever. Thank you very much Sifu and semua. Okay, thank you. Okay, last sekarang Sifu nak share ini event sangat penting because Sifu baru semalam Sifu ada post itu teaser untuk Brilliance Eagles Night. Siapa sudah tengok teaser itu? Bagi Sifu satu. Siapa sudah tengok teaser untuk Brilliance Eagles Night? Tengok, Sifu tengok. Wah, ramai juga. Bagi Sifu satu. Sudah tengok? Wah, very good. Okay, so cepatlah bagi promote because kita masih tinggal 1 minggu saja. Kita punya recognition. So di sini bagi yang belum tengok lagi, Sifu cuba share lah dekat sini. So you nampak tak? Sifu harap you orang nampak. Inilah poster dia. Ini poster dia. Okay. So kita akan adakan ini Brilliance Eagles Night pada 1 hari bulan Mei 2021. First time online semua kena datang support dan trofi kita sangat cantik. Trofi kita adalah trofi Phoenix. Okay, because tahun ini kita main Eagle Manager adalah pergi ke Phoenix. So ini adalah satu trofi berbentuk Phoenix. Okay, so kalau kita dapat pergi Phoenix, lagi best kita dapat trofi Phoenix. So dua-dua pun kita dapat. So ini seterusnya adalah video dia. Ini adalah teaser dia. Okay, so next, okay, okay, so next Sifu nak apa? Wait lah, let me see. Okay, nampak So next, inilah link bagi mereka yang sudah ada tiket jangan lupa pergi ambil link untuk daftar, okay? Dan juga Sifu bagi satu good news Good news, ini yang latest bagi semua yang ada beli tiket, daftar masuk ke Brilliance Eagles Night, yang you bayar itu RM10 itu tiket you boleh guna untuk redeem buku baru Sifu. 1 juta bukan wang nanti you boleh redeem itu RM10 you boleh redeem dengan pembelian buku ini. Okay, so Sifu cuba bagi semua yang attend annual recognition ini paling awal ia akan dapat buku ini. Maksudnya Sifu cuba dapatkan buku ini dari publisher sebelum dia launching dekat popular bookstore. So siapa nak buku ini? Bagi Sifu 2. Siapa nak buku ini? Bagi Sifu 2. You mau dapat yang paling awal tau. Sebelum popular bookstore ada jual, you orang sudah dapat dalam tangan kamu. Okay, pastikan you join. Kalau you tak ada dalam itu participant list memang you kena tunggulah. You pergi beli dekat popular. Okay, Sifu hanya minta tengok berapa orang yang masuk Zoom. Sifu hanya minta kuantiti itu saja daripada publisher. Untuk mereka yang paling awal dapat buku ini adalah mereka yang daftar ke Brilliance Eagles Night. Okay, so sampai sini saja. So last Sifu nak jemput satu leader kita. Ada tak leader kita ada sini? Yuslida ada, Yus. Okay, kita nak minta Yuslida sharing because setakat ini grup dia paling ramai yang join Brilliance Eagles Night.
So kita nak dia share macam mana dia boleh dapat ramai partisipan masuk ke Brilliant Eagles Night. Okay, Yus. Hello, hi, good morning everyone. Pagi. Selamat pagi kepada anda semua yang berada di mana saja. Okay, so first of all, Kak Yus nak ucapkan jutaan tahniah kepada mereka yang dah join dan juga dah join BYI Dinner Brilliant Night. Okay, so you all semua dah nampak kan kita punya teaser tu. Thank you to Sifu kerana buat teaser yang gila hebat macam tu. Yang penting ada helikopter you all. Yang penting ada boat you all. Maknanya Sifu dah planning dah. One day ada BOI helikopter. One day mesti ada boat BOI. Okay. So Kak Yus nak share dengan you all sini Kak Yus nak you all semua kena faham tau. Kita dalam perniagaan networking ni, benda yang paling penting sekali adalah duplikasi. Okay. Kalau you berniaga dalam networking tapi you tidak ada duplikasi yang besar, you akan penat selama-lamanya. Okay. Kak Yus bagi contoh kita kat dalam networking ni, okay, pada sesiapa yang dah dapat income 4 angka, 5 angka, okay, kita ambil contoh yang dah 5 angka, 4 angka lah you dapat income 4 angka, okay, you kerja daripada pagi sampai malam. Kak Yus tahu korang pergi sharing daripada pagi sampai ke malam kan. Penat tak? You all bagi tahu tak? Penat tak? Penat kan? Tapi you all dapat 4 angka, 5 angka. So you dah dapat bebas masa, betul tak? So you dah dapat bebas masa. Sekarang ni kita selamat adalah apa tau? You kena faham. Kita dekat Forever, kita bukan sahaja ada bebas masa, bebas keuangan, tapi kita nak bebas masa. Nak bebas masa, korang kena jadikan downline korang ni macam korang. So macam mana jadikan downline ni macam korang adalah dengan bawa dia pull mereka masuk dalam semua kelas. Bukan sahaja event besar, tapi kelas kecil, kelas training apa semua kena bawa masuk. Sebab apa? Apabila korang semua berjaya jadikan korang punya team tu macam korang dengar cakap Kak Yus, korang semua akan dapat 5 angka tapi satu hari kerja 1 jam saja. Best tak? Kak Yus tanya you all, best tak hidup macam tu? Di mana dapat income 5 angka tapi kerja 1 jam je sehari, compare dengan korang dapat 5 angka tapi kerja daripada pagi sampai malam. So untuk benda ni Kak Yus punya vision macam tu tau. Kak Yus kata tahun pertama Kak Yus daripada pagi sampai malam sibuk. Tahun kedua daripada pagi sampai malam sibuk. Tahun ketiga masa nak jadi GLT first time tu daripada pagi sampai malam Kak Yus sibuk. Tapi tahun keempat Kak Yus macam honeymoon. Macam hari-hari hari raya. Sebab Kak Yus tengok Kak Yus kerja hanya dalam 2-3 jam je sehari. Jadi benda macam ni berlaku dengan apa tau? Kerana Kak Yus sangat gila-gila promote event-event. Especially event yang Datuk buat, sistem day, semua Kak Yus promote gila-gila. Dan untuk pengetahuan semua, kalau sistem day ke, kalau kelas Kak Yus ke, Kak Yus all out daripada pagi sampai ke hari kejadian tu Kak Yus akan cerita tau. Okay, baru-baru ni kan, Kak Yus nampak lah Sifu ada bagi tiket kepada PCM apa semua tu kan. Kak Yus dapat 20 tau. So masa tu Kak Yus kata tak cukup ni. Kak Yus masa tu Kak Yus belum open kepada sesiapa lagi dalam tim Kak Yus. Kak Yus dah kata Sifu I mau 40. Padahal masa tu belum lagi dapat orang nak join tau. Korang tahu tak? Tapi Kak Yus punya bayangan Sifu I mau 40. Padahal tak ada list lagi tau. Tak ada list. Dan Kak Yus tak bagi tahu pun orang lain tim Kak Yus tau. So Kak Yus ambil dulu. Itu kita sebagai leader tau. Leader ni adalah you ambil dulu, you prepare dulu before you sebarkan. Sebab itulah perangai leader tau. You prepare dahulu. So bila Kak Yus dah ambil 40, dalam masa sehari Kak Yus dah full, dapatlah dalam 28 orang join. Tapi keesokannya Kak Yus tak puas hati tau. Sebab satu sifat leader yang kedua lah apa tau? Selain daripada prepare, kita kena aim higher. Whatever you do, kena aim higher. Bukan sahaja aim higher untuk sisi. Tapi Kak Yus ni, Kak Yus suka berlawan dengan diri sendiri tau. Maksudnya, Kak Yus suka aim higher dalam kelas. Berapa ramai datang. Even kalau dalam training, berapa ramai datang. Macam tahun lepas, BYI dekat Zenith Hotel. Kak Yus beriau tau, aku macam berlawan tak dengan siapa. Kak Yus berlawan, aku nak bagi Rich Academy paling ramai datang. Tak pada pun, tapi itu sikap Kak Yus. Kak Yus suka berlawan dengan diri sendiri. So masa tu Kak Yus dapat bawa dalam 30 orang. So tahun ni Kak Yus dah fikir dah, kalau tahun lepas aku boleh dapat dalam 30 orang, tahun ni RM10 je pun. Tahun lepas 180 tak kita bagi tiket, kena bayar hotel apa semua, tapi on je, kena beli baju apa semua. Tahun ni there's no reason kenapa tak ramai orang. So Kak Yus kata, okay aku dah ambil 40, lepas tu apa yang Kak Yus buat Kak Yus sebagai leader Kak Yus hantar voice note. Sifu dah bagi poster cantik punya tau. Sifu hantar poster cantik, gambar Sifu pun ada, burung tu bukan main gah lagi. So Kak Yus ambil gambar 2 poster Sifu dengan Brilliant Night. So Kak Yus letak, Kak Yus tulis apakah event ni.
Sebab ramai orang tak tahu dan ramai orang ingat alah event macam ni hanya untuk meraihkan orang-orang yang dah dapat income besar. So kita yang tak ada income tak payahlah datang buat masa je. So kita olah balik bagi tahu apa pengalaman kita dah dapat. So Kak Yus hantar voice note, start daripada voice note tu lah semua orang dalam tim Kak Yus semua bagi nama dan yang paling penting Kak Yus bagi tahu dekat group manager. Kenapa kita orang boleh dapat hari ni Sifu 150 orang Sifu. Dalam masa sehari kami dapat 150 orang join Brilliant Night tau. Ini satu kejayaan besar kepada Rich Academy tau. Sebab apa? Sebab kami dapat full ramai. Dan kenapa jadi macam tu? Kalau harapkan Kak Yus seorang, Kak Yus mungkin boleh dapat dalam 60 orang saja daripada direct Kak Yus. Tapi ini kerjasama daripada team managers. Kak Yus bagi tahu team managers kenapa kena ada duplikasi. So masa tu satu ayat yang dorang rasa tak boleh brain adalah Kak Yus kami pun mau macam Kak Yus dapat 5 angka, 6 angka tapi satu hari kerja 1 jam. So you must create more leaders like you. So nak dapat create leaders, Kak Yus bagi tahu event Brilliant Nights ni mengumpulkan gegasi-gegasi yang hebat tau. Gegasi-gegasi yang hebat tu akan dapat mengejutkan gegasi yang paling malas yang ada dalam diri downline korang. Sebab tu korang kena bawa dan usaha sehabis daya untuk dapat. So korang kena berapa banyak yang korang nak dapat dalam korang punya participant tu. Okay, dan kenapa Kak Yus buat? Kalau semalam sebenarnya Kak Yus pergi masuk dalam grup Brilliant Night. Okay, kita ada grup AJK Brilliant Night untuk semua PCM. Tanpa Sifu suruh, tanpa Sifu cakap apa, Kak Yus terus bagi tahu dekat dalam grup PCM tu, Kak Yus tunjuk macam mana cara Kak Yus boleh pull ramai orang. Kalau you ikutkan kat sini, kalau kita ada perasaan selfish, kita takkan buat benda ni tau. Oh, biarlah Sifu nampak grup aku paling ramai. Tapi kenapa Kak Yus buat? Ini Kak Yus share dengan you all, ada perbezaan dengan selfish dengan I love myself. Siapa nak tahu apa maksud selfish dengan I love myself? Okay, 3 benda ni semalam Kak Yus buat meeting dengan tim Kak Yus. Benda ni buatkan tim Kak Yus berubah tau. Kak Yus happy sangat tengok tim Kak Yus berubah semalam. Okay, di antara perbezaan selfish dan I love myself. Okay, selfish ni dia buat sesuatu untuk kepentingan diri dia sahaja. Maksudnya whatever yang dia buat adalah untuk diri dia. Okay, macam semalam. Kalau Kak Yus ada sifat selfish, Kak Yus takkan bagi tahu PCM lain macam mana exactly. Step by step macam mana saya pull. Macam mana Kak Yus pull downline Kak Yus tau. Sebab kalau Kak Yus tak bagi tahu, Datuk akan nampak wah grup Yus yang paling bagus apa semua. Tapi Kak Yus tak ada sifat selfish. Kerana kita nak semua orang Kak Yus ada sifat yang kita panggil I love myself. Kerana kita buat sesuatu sebab kita sayang pada diri kita. Kenapa? Kalau orang nampak Kak Yus bagi tahu semua rahsia apa cara Kak Yus buat, orang kata mungkin bodoh lah dia ni bagi tahu kan. Patutnya kau simpanlah seorang-seorang. Tapi sebenarnya Kak Yus tahu Kak Yus akan dapat lebih lagi. Bayangkan bila Kak Yus bagi info dan bantuan dengan cara macam tu kepada sideline, you tahu tak? Sideline tu dia pun ada ilmu dia. Betul tak? You tahu tak? You punya sekelumit ilmu tu kalau you tak mau share dengan orang, you akan kehilangan segunung ilmu daripada orang lain. Nampak tak kat situ? Sebab itu Kak Yus rasa Kak Yus punya ilmu macam mana Kak Yus pull. Okay, salah satu ni teknik orang panggil apa tau? Teknik inviting people to event tau. Ini salah satu daripada teknik dalam networking. Okay, salah satu daripada 7 teknik networking adalah invite people to event. So teknik ni Kak Yus ada sekelumit je ilmu. Kalau Kak Yus simpan, Kak Yus akan kehilangan segunung ilmu daripada sideline yang lain. So bila diorang nampak wah ini Yus Lidam, bila dia ada ilmu dikasih sama orang, so orang takkan kena ilmu dengan Kak Yus. Kalau Kak Yus ada masalah mau tanya, you tengok semua akan tolong. So nampak tak? You buat macam tu, you share apa yang you tahu, bukan sebab dia adalah sebab you sayang pada diri you. Okay, yang kedua, kalau selfish ni, kalau dia ada ilmu, dia ada maklumat, dia suka simpan sendiri. Kerana apa? Kerana dia nak jadi the best. Dia nak, I know everything compared to other people or people will acknowledge me. Ini sifat selfish. Macam Kak Yus cakap tadi. So Kak Yus tak salah kalau kita nak jadi the best. Tak salah. Tetapi kalau you nak jadi the best, you kena ada sikap apa? Kena ada sikap love. Okay? Kalau I love myself ni, bila dia ada ilmu, ada maklumat, dia suka berkongsi dengan orang supaya orang lain tahu. Sebab apa? Sebab dia rasa cinta pada semua orang. Ini panggil the power of forever is the power of love. Benda ni akan datang yang natural kalau hati betul-betul ikhlas, hati betul-betul bersih. Kalau hati tu ada sikit rasa selfish, you tak boleh buat benda ni tau. Dan okay, contoh Kak Yus bagi tahu Contoh semalam Kak Yus bagi tahu Izzati. Contohnya Izzati tim Kak Yus
dia ada banyak maklumat. Okay, so dia bagi tahu dalam grup. Okay, bagi tahu maklumat semua. Tapi kan dalam grup tu manager-manager lain tak ada pun acknowledge, tak ada pun cakap terima kasih, tak ada pun appreciate kan. Tak ada pun puji ke. Lama-lama Izzatin akan rasa apa? Akan rasa tak payahlah share orang ni macam sebab kita faham manusia tau. Tapi bila bagi maklumat ke, you acknowledge, you kasih. Benda ni akan buatkan orang tu akan bagi lebih lagi. So itu Kak Yu cakap, sangat rugi tau kalau kita ada sikap selfish sebab you akan kerugian banyak. Kemudian yang seterusnya, yang ketiga pula ni last selalu orang yang selfish tak dengar, Yus. Sudah unmute. Okay, orang yang ada sikap selfish ni, yang ketiga, dia selalu rasa I work hard for it. So why must I share to other people? If you want to know, you go find yourself. Aku berusaha nak dapat ilmu ni, okay? Aku nak dapat ni pun susah. Buat apa aku nak share dengan orang? Kau nak kau cari sendiri. Ini sikap selfish. Okay, benda ni kita jangan ada, okay? So, kalau orang yang I love myself ni, dia rasa gembira kalau dia dapat share dengan orang. Okay, contoh macam tadi kan, Kak Yus share dengan PCM semua macam mana cara Kak Yus invite orang sampai boleh dapat 150 orang. Kak Yus yakin mungkin akan ada yang dapat bawa 200 orang, 300 orang. Kak Yus yakin. So pada waktu itu mungkin Kak Yus boleh group ke bawah. Tapi Kak Yus tak kisah sebab Kak Yus rasa happy, rasa seronok. Ini antara kita panggil self I love myself. So mulai daripada sekarang, semua BOI leaders baru ke lama ke, Kak Yus nak cakap dengan korang semua, korang kena ada sikap I love myself. What you bagi lebih pada orang, you bagi ilmu, you bagi semangat, you bagi tips ke teknik kepada semua orang bukan sebab benda lain. Sebab you sayang diri you. You buat apa-apa kerana aku sayang diri aku. Aku buat benda ni untuk diri aku. Okay? So Kak Yus harap you all semua tapi yang paling penting kan, yang paling penting korang faham apa saja event yang Sifu buat, korang dengar elok Kak Yus cakap apa saja event yang Sifu buat, Kak Yus cakap korang kena promote ramai orang. Kerana apa tau? Kak Yus buat macam ni kenapa? Sebab Kak Yus betul-betul sayang Sifu. Kak Yus sayang Sifu, Kak Yus appreciate Sifu buat. Tak boleh cakap benda ni. Kita kan nak buat event ni bukan senang tau. Sifu nak buat event tu, yang video tu kau ingat free ke? Sifu upah orang tau. Sifu nak buat trofi tu ingat free ke? Sifu minta RM10 saja tau. RM10 dan boleh reading buku lagi. Sifu dah buat macam tu. Kita sebagai team members ni, kita kena appreciate dengan bawa lebih ramai orang. Sebab bila Sifu tengok ramai orang datang, you rasa Sifu akan buat lagi baik tak untuk kita? Pasti Sifu akan buat lebih baik pada kita. Jadi kalau you nak dapat lebih daripada upline you kena bagi lebih pada downline kepada upline you. Korang kena ada satu sikap macam ni tau. Kalau you punya leader, orang tolong you RM1, you kena balas RM1,000. Kalau korang ada sikap macam ni, inilah yang akan menjaminkan silaturahim akan terus berkekalan. Dan Kak Yus buat macam tu juga kenapa? Kerana Kak Yus sayang downline Kak Yus. Dan Kak Yus sayang downline Kak Yus, bukan Kak Yus perlukan downline Kak Yus, tapi sebab Kak Yus tahu downline perlukan Kak Yus. So sebab itu kita cerita pasal event ni, kita macam membesar-besarkan event ni, walaupun orang kata, alah itu event bagi hadiah aja saja, tapi tak. Dia is more than that. Dan kena ada trust Apa saja event yang Sifu buat memang akan membakar semangat kita. So Kak Yus harap hari ni korang masih lagi boleh pull lagi ramai orang, because Kak Yus tak stop tau. Kak Yus masih lagi menggila tau, promote. Sampai PA Sifu si Catherine dia pun happy. Kak Yus banyaknya, Kak Yus I shock So Kak Yus harap sedikit sharing Kak Yus ni, sekelumit ilmu Kak Yus bagi ni dapat memberi korang rasa excited, rasa semangat dan buatkan korang terbuka minda. Ingat, don't be selfish, but you whatever you do, you must love yourself. Buat apa saja untuk kebaikan diri sendiri dan juga kebaikan orang ramai. Okay, so thank you so much to everyone. Okay, Kak Yus harap semua berjaya dunia akhirat dan just fokus lagi 8 hari. 8 hari untuk dinner, tapi 8 hari juga for closing. Bulan puasa bermakna CC kena meletup. Macam mana bulan lepas kita hebat, bulan ni kena hebat. Every month kena 10% CC naik. Ingat every month paling busuk-busuk 10 CC kena 10% CC kena naik. Every month you punya recruitment kena 10% naik. You kena aim. Biar naik. Dan Kak Yus yakin tahun ni lebih ramai dia akan lahir. Tapi adakah itu anda? Okay, so thank you so much. I love you. Mwah. Assalamualaikum. Okay, thank you. Memang bakar sangatlah bila you share. Tengok. Lagi tinggal 1 minggu lagi. Betul-betul kita go all out.
Sifu sentiasa cakap orang leaders yang baik hati dia akan bersama dengan Sifu. Okay? That's why Sifu harap lebih ramai lagi leaders yang betul-betul nilai bagus boleh lahir dalam tim kita. Dan betul kita sentiasa cakap kena win-win lah. Bukan kita nak win. Tengok lain jatuhkan yang lain. Okay? So itu yang penting, itu yang nilai yang Sifu sentiasa pegang. So okay, kita sudah sampai masa. So last kita mau sama-sama, okay, kita nyanyikan lagu. Ini lagu special ini pun hadiah dari Yus. So kita punya BOI team song. Okay, are you ready? Ya. Yes. Okay. Yes, Sifu. Sifu. Kita juara. Kita juara. Yes. Thank you.